Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Muzakir bin Fikir Muhammad. Nombor matrik saya 207309. Baiklah, pada hari ini saya akan terangkan kepada anda semua tentang Confucianism. Baiklah, Confucianism ini bukan ajaran agama, tapi ia lebih kepada satu ajaran falsafah yang bertujuan meningkatkan akhlak dan moral manusia. Jadi, mengapakah Confucianism bukan sebuah agama? Yang pertamanya adalah tidak menekankan struktur agama dan hukuman. Yang kedua, tidak mempunyai kepercayaan bahawa wujudnya Tuhan di sebalik alam ini. Yang ketiga, tidak membincangkan alam akhirat dan kerohanian. Yang keempat, tidak mempunyai institusi keagamaan bersistem, dan akhir sekali, tidak mempunyai tempat ibadah yang khusus. Namun, ajaran mereka mempunyai kaitan dengan kehidupan roh, yakni berasal daripada kepercayaan tradisional Cina yang sebelumnya. Mereka mempunyai kepercayaan terhadap roh nenek moyang mereka dalam kehidupan seharian dan juga mempercayai adanya kuasa langit iaitu Tian dan Xian. Seterusnya, saya akan menerangkan kepada anda semua tentang nilai-nilai akhlak utama yang ditekankan dalam Confucianism. Terdapat 5 akhlak utama dalam Confucianism, iaitu Ren, Li, Yi, Zi dan Xin. Akhlak yang pertama ialah Ren, iaitu peri kemanusiaan. Ren didasarkan pada sifat manusia dan kebajikan. Ren mengajarkan supaya bersikap baik terhadap sesama manusia. Ren juga menjadi satu asas yang sangat penting dalam falsafah Confucianism ini. Kedua ialah Li, yang bermaksud kesusilaan. Li menekankan sifat hormat, sopan dan budi pekerti. Seseorang individu itu mestilah menunjukkan sifat hormat dan budi pekerti kepada orang lain tanpa mengira darjat seseorang itu. Akhlak yang ketiga ialah Yi, yang bermaksud keadilan. Yi juga bermaksud menjunjung tinggi kekuatan, kebenaran, kewajipan dan keadilan. Dengan ia juga dapat membezakan apa yang betul dan yang salah serta dapat membezakan hak dan yang batil. Akhlak keempat ialah Z, yang bermaksud kebijaksanaan. Secara literal, Z bermaksud kepandaian, kecerdasan, kearifan dan kebijaksanaan. Z juga boleh dikatakan gabungan kata-kata yang bermaksud menyedari atau mengetahui, dan juga boleh dikatakan hari, matahari atau setiap hari. Maka semua manusia boleh dikatakan bijaksana sekiranya setiap hari mereka memiliki kesedaran. Sifat yang kelima ialah Sin, yang bermaksud layak dipercayai. Seseorang itu harus memiliki sifat layak dipercayai. Ini kerana dengan memiliki sifat layak dipercayai, barulah seseorang itu akan mendapat kepercayaan daripada orang lain dan masyarakat. Manusia bersandar dengan kata-kata mereka yang mempunyai maksud yang tersendiri. Sekiranya mereka taat kepada kata-kata mereka sendiri, maka mereka layak dipercayai. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ainis Tahira binti Muhammad Nasir. Nombor matrik 207512. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang pengasas bagi falsafah Confucianism. Okey, pengasas Confucianism ini bernama Confucius, iaitu seorang tokoh peradaban Cina. Saya akan menceritakan sedikit latar belakang beliau. Okey, beliau lahir di kampung Changping, daerah Lu, Duchi pada 551 sebelum Masihi. Kini, wilayah itu dikenali sebagai Shantou atau Shandong. Beliau ini pada asalnya berasal dari keluarga bangsawan tradisional di China. Namun, akibat huru-hara dan peperangan, keluarga beliau menjadi miskin. Oleh hal yang demikian juga, beliau sukar mendapat pendidikan disebabkan kemiskinan. Lalu, beliau memilih jalan hidup sendiri untuk menimba ilmu. Seawal usia 15 tahun, beliau belajar pelbagai jenis pelajaran seperti muzik, sastra, adat-adat lama Cina dan banyak lagi.
Ketika beliau berumur 20 tahun, beliau sudah bergelar seorang guru dan beliau mencatatkan jumlah pelajar yang paling ramai iaitu sebanyak 7,000. Beliau gemar memenuhi usia emas beliau dengan mengarang sejarah peradaban negara, mengukuhkan prinsip muzik, membuat sajak, membentuk sistem kesenian, upacara, perayaan dan etika. Beliau telah menjadi tempat rujukan pelbagai pihak dan ramai berpuas hati dengan penyelesaian yang diberikan oleh beliau, sehingga kan beliau digelar Kongfuze yang bermaksud yang dipertua Kong. Okey, Kong menekankan bahagian 6 bahagian utama dalam warisan peninggalan Cina iaitu I Ching, sajak, sejarah, upacara, adat, muzik dan tarian. Beliau juga berpengalaman dalam pelbagai bidang kerja termasuklah politik negara. Kemudian beliau menghembuskan nafas yang terakhir pada 479 sebelum Masihi. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Izzati binti Hamdan dan nombor matrik 207511. Jadi saya akan meneruskan dengan falsafah Confucianism dari aspek politik. Jadi falsafah Confucianism dari aspek politik mengamalkan konsep taat setia, di mana konsep taat setia ini telah menghasilkan sebuah masyarakat yang patuh terhadap perbezaan darjat dan hierarki dalam sistem pentadbiran itu sendiri. Selain itu, konsep Confucianism juga mengamalkan pemerintahan berdasarkan akhlak. Seperti yang kita tahu, konsep utama falsafah Confucianism ini adalah bagi meningkatkan akhlak dan moral masyarakat melalui falsafah Confucianism ini. Dan juga pemimpin-pemimpin yang mengamalkan konsep Confucianism ini haruslah mengamalkan konsep memimpin daripada contoh yang baik bagi melahirkan masyarakat yang ideal. Seperti yang kita tahu, konsep memimpin dengan baik ataupun konsep akhlak yang baik iaitu terbagi pada 5, iaitu dari segi peri kemanusiaan, kesusilaan, keadilan, kebijaksanaan dan juga layak dipercayai. Jadi itulah merupakan 5 konsep utama yang terdapat dalam falsafah ini. 5 konsep akhlak utama yang ditekankan dalam melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia. Oleh itu, ketika zaman dinasti Qing yang merupakan zaman yang mengamalkan konsep Confucianism ini, mereka melantik raja yang bijaksana sudah memadai bagi memimpin rakyat mereka dalam melahirkan rakyat yang berakhlak mulia. Contoh yang kita dapat lihat negara yang mengamalkan konsep Confucianism ini ialah negara Jepun dan juga Korea, di mana mereka mempraktikkan nilai-nilai Confucianism dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, terdapat kod etika dalam garis panduan kepada pegawai-pegawai pemerintah dan juga rakyat Jepun bagi memastikan mereka menjaga tingkah laku dan berakhlak mulia. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa falsafah Confucianism yang mengamalkan konsep terhadap melahirkan masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia sangat memberi impak kepada aspek politik, kerana aspek politik merupakan tunjang kepada pembentukan masyarakat yang ideal. Baiklah, saya akan teruskan dengan pendidikan dan etika dalam Confucius. Sebelum saya mulakan, elok saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurin Hanisa binti Al-Hajar dan nombor matrik ialah 206394. Pendidikan dalam Confucius banyak menekankan tentang permasalahan manusia dan kehidupan manusia serta pendidikan moral. Confucius sendiri banyak memberikan pendidikan kepada golongan kurang berkemampuan supaya mereka dapat mengubah hidup mereka melalui pendidikan dengan berjaya mendapatkan tempat dalam birokrasi kerajaan. Terdapat 6 konsep yang diterapkan dalam pendidikan Confucius. Yang pertama ialah Li, tata karma atau budi pekerti. Li adalah pedoman yang perlu ditaati oleh manusia dalam perhubungan satu dengan lain. Confucius mengertikan Li sebagai ritual atau upacara-upacara atau ketentuan yang bersesuaian. Li berfungsi sebagai pedoman dalam hidup manusia sebagai pengukur manusia untuk bertingkah laku. Menurut Confucius, seorang yang mempunyai kecerdasan intelek kurang berharga apabila tidak diimbangi dengan keseimbangan emosi. Yang kedua ialah Tao yang bermaksud jalan atau cara. Tao ini terdiri daripada 3
maksud. Yang pertama ialah jalan dari kenyataan terakhir. Tahu ini tidak dapat dijangkau oleh pemikiran manusia kerana tidak dapat dicapai oleh panca indera. Tahu yang kedua ialah jalan alam semesta sebagai kaedah, irama atau kekuatan pendorong seluruh alam. Tahu yang ketiga pula bermaksud jalan yang menunjukkan bagaimana manusia harus mengatur hidupnya agar selaras dengan alam semesta. Jalan yang diajar oleh Confucius ialah jalan atau cara manusia bertindak, dan sesuatu tindakan itu mestilah sukakan keadilan dan kesopanan serta kasih sayang sesama manusia. Ketiga ialah jan atau peri kemanusiaan. Menurut Confucius, berperi kemanusiaan wujud dalam membentuk mengasihi sesama manusia. Manusia yang benar-benar mengasihi manusia lain adalah manusia yang menjalankan tanggungjawabnya dalam masyarakat. Yang keempat adalah Chunzu, iaitu bermaksud manusia bijak. Confucius menyatakan bahawa orang yang mampu menjadi pemimpin atau tonggak dalam pemerintahan adalah orang yang mempunyai keagungan watak dan kepribadian mulia, disebut sebagai Chunzu. Ringkasnya, pemerintahan yang adil adalah yang mampu menjadi teladan yang baik kepada masyarakatnya dan ia sangat bergantung pada pemimpinnya. Yang kelima ialah Changmin, iaitu penyesuaian nama. Ini bertujuan untuk menyelaraskan antara nama dan tindakannya. Seseorang manusia harus menyesuaikan nama dan tanggungjawabnya dengan posisi dalam masyarakat. Contohnya, jika kita seorang polis, perlulah bersifat jujur, amanah dan berani. Jika tidak mempunyai sifat tersebut, kita tidak layak memegang jawatan itu. Yang keenam ialah Shao atau menghormati ibu bapa. Menghormati ibu bapa merupakan akar kebajikan dan sumber dari semua pendidikan. Sifat sayang akan ibu bapa ini akan membawa seseorang penuntut itu untuk berusaha bersungguh-sungguh supaya luluslah ujian dan berjaya mendapatkan kedudukan dalam birokrasi kerajaan. Ini akan membawa kemasyhuran nama dalam masyarakat dan seterusnya akan membawa nama baik ibu bapa itu sendiri dan menjadikan kebanggaan ibu bapa. Sekian sahaja daripada saya akan serahkan kepada Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Huda binti Muhammad Rafi dengan nombor matriks 208120. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang kewajaran penggunaan falsafah Confucianism ini di dalam kehidupan kita pada hari ini. Perkara yang pertama ialah kita hendaklah mendidik dan memimpin dengan cara menjadi contoh yang baik. Situasi yang pertama yang dapat kita aplikasikan perkara ini dalam kehidupan kita pada hari ini ialah apabila kita merupakan seorang ahli politik ataupun pemimpin negara. Jika kita menunjukkan contoh yang baik dengan mempunyai disiplin diri yang baik seperti yang telah diperkatakan di dalam falsafah Confucianism ini, sudah semestinya rakyat tidak akan mempersoalkan kredibiliti kita sebagai seorang pemimpin. Hal ini akan menyebabkan pentadbiran dan pemerintahan menjadi lebih baik kerana tiada pertelingkahan yang berlaku di antara pemimpin dan juga rakyat. Hal ini juga akan menyebabkan rakyat mengikut contoh dan apa yang telah diperlakukan oleh pemimpin mereka, dan perkara ini dapat mengurangkan kadar kes jenayah di dalam negara kerana kita mempunyai rakyat yang mempunyai sikap yang baik dalam diri mereka. Situasi yang kedua yang dapat kita aplikasikan perkara ini dalam kehidupan kita ialah apabila kita merupakan seorang ibu ataupun seorang bapa dan kita ingin mendidik anak kita, kita menunjukkan contoh yang baik kepada mereka. Perkara ini akan lebih mudah diikuti oleh anak kita kerana mengikut kajian yang telah dilakukan bahawa kanak-kanak dan bayi lebih mudah mengikuti apa yang telah dilakukan oleh ibu dan bapa mereka jika hendak dibandingkan dengan apa yang hanya dibaca ataupun diperkatakan sahaja kepada mereka. Maka itu merupakan cara yang terbaik untuk mendidik anak-anak kita. Perkara ketiga ialah apabila kita merupakan seorang guru, cara yang terbaik adalah dengan kita menunjukkan contoh yang baik kepada mereka dan menunjukkan kepribadian yang baik kepada anak-anak didik kita. Sudah semestinya mereka juga akan mengikuti dan ingin menjadikan kita sebagai contoh mereka, dan bila kita menjadi contoh mereka, sudah semestinya mereka juga mempunyai sikap yang baik.
Perkara kedua ialah kita jika falsafah Confucianism ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita pada hari ini, kita dapat hidup dengan harmoni walaupun kita mempunyai kepelbagaian dalam dari segi kaum, agama, bangsa dan budaya di dalam negara kita ini. Hal ini demikian kerana the golden rule yang telah dinyatakan oleh falsafah Confucianism ini, iaitu do not impose on others what you do not wish for yourself. Ini menunjukkan bahawa kita sebagai manusia haruslah sentiasa berfikir tentang perasaan dan impak apa yang kita lakukan. Jika kita tidak mahu perkara itu dilakukan kepada kita oleh orang lain, kita tidak boleh melakukan perkara itu kepada orang yang lain juga. Maka kita haruslah sentiasa berfikir tentang impak yang berlaku jika kita melakukan sesuatu perkara yang buruk ke atas orang lain, dan apabila kita tidak melakukan perkara-perkara yang buruk itu, sudah semestinya kita tidak akan ada pertelingkahan dan kita akan dapat hidup dengan harmoni. Maka itulah kewajaran penggunaan falsafah ini dalam kehidupan kita pada hari ini. Terima kasih.